Lagi satu berkenaan forex trading ni, memanglah macam mana cakap, dia the hardest easy money in the world. Maksudnya dia memang nampak mudah tapi sebenarnya dia susah. The hardest easy money in the world. Dia memang nampak mudah tapi easy money sebenarnya dia susah in the world. Macam mana cakap, forex trading ni easy money dia susah in the world. Dia memang dia susah. Assalamualaikum dan selamat datang ke YouTube channel saya. Jadi kembali lagi kita di segmen siri belajar forex yang disponsor oleh broker Hot Forex. Dan kalau korang nak support kita punya sponsor, korang boleh register account melalui affiliate link di bawah dan boleh WhatsApp admin saya untuk confirmkan korang tim Hanzo ataupun tidak. Okay. Lagi satu, kalau korang tengok saya tengah pakai baju collaboration pertama Hanzo dengan Hot Forex. Kalau korang berminat dapatkan baju ni, korang boleh contact juga admin saya, bagi tahu korang nak dapatkan baju ni. Baju ni pun disponsor oleh Hot Forex, jadi korang tak boleh belilah. Maksudnya dia tak ada harga. Cuma cara untuk dapatkan adalah korang kena deposit $100 dan korang eligible untuk dapatkan baju ni. Cuma saya kena ingatkan, baju ni adalah limited stock, ada 300 keping sahaja. Jadi kalau korang nakkan baju ni, korang PM dulu admin bagi tahu ada lagi tak stok untuk saiz sekian. Kalau tak ada, korang tak perlulah deposit dengan harapan dapat baju. So apa-apa pun berkenaan baju ni, berkenaan cara nak register account, berkenaan cara nak buka account ke, korang boleh tanya admin saya nantilah. Okay, jadi dia punya WhatsApp link korang boleh dapatkan dekat description. Saya ada tulis link WhatsApp admin Hanzo. Okay. Jadi tanpa melengahkan masa lagi, jom kita kembali ke tujuan utama kita untuk video ni, iaitu untuk belajar berkenaan double top dengan double bottom. Jadi bagi sesiapa yang baru pada channel ni, siri belajar ni dia ada A to Z. Maksudnya dia ada siri 1 sampai 8 latest. Untuk video kali ni adalah siri yang ke-32, iaitu sambungan untuk siri yang ke-31. Siri ke-31 ni kita ada cerita berkenaan cara untuk kenal pasti rupa bentuk double top dengan double bottom. Jadi untuk video kali ni kita nak cerita berkenaan zone entry double top dengan double bottom. Okay, saya lupa dah sebenarnya saya cerita berkenaan apa dekat minggu lepas pula, dekat siri yang lepas. Jadi kita tengok nota, kita recap sikit dulu lah. Okay, jom. Jadi dekat sini adalah nota yang lepas. Kita ada cerita berkenaan jenis-jenis chart pattern, reversal, continuation. So inilah pattern double top dengan double bottom. Kita ada sifat double top dekat sini adalah dua puncak dengan satu lembah. So dia kena ada first top, dia kena ada second top, dia kena ada satu lembah. Dan dekat bawah daripada lembah ni, dekat pucuk lembah, bukan pucuk, dekat akar lembah ni kita ada neckline. Kalau pucuk untuk akar pula, kita ada neckline untuk double top. So sifat dia untuk double top, dia ada first top, second top, neckline. Untuk double bottom pula, dia ada first bottom, second bottom, neckline. Ataupun dua puncak satu lembah dengan dua lembah satu puncak. Okay, ni dia punya double top cycle. So cycle dia ada A, B, C, D. Dekat A dia akan buat first top, iaitu price akan rally kemudian drop. Kemudian B adalah neckline, iaitu point paling rendah sebelum second top. So B ni adalah point paling rendah sebelum second top. So second top ni adalah C, iaitu price kembali ke paras harga first top. Dan D, price kembali ke paras harga neckline. So dia daripada A, B, C, D. Sama juga dengan double bottom, dia ada A, B, C, D. Cuma untuk double bottom ni dia akan start dengan first bottom, neckline, second bottom, lepas tu kembali semula ke neckline. Jadi kalau korang perlukan lebih detail berkenaan rupa bentuk double top ni, sila tengok siri yang ke-31. Saya dah explain berkenaan double top punya rupa. Okay, jadi sekarang kita akan belajar berkenaan zone entry double top dengan double bottom. Tanpa melengahkan masa lagi, jom kita tengok nota. So dekat sini korang boleh tengok zone entry double top dengan double bottom. Pada siri yang lepas kita telah pun belajar untuk mengenal pasti rupa bentuk chart pattern double top dengan double bottom. Inilah yang saya bagi tahu berkenaan siri yang ke-31. So korang boleh refer siri ke-31 untuk tahu rupa bentuk chart pattern double top dengan double bottom. Namun apabila melukis double top dan double bottom pada minggu lepas, pada bapak kau, minggu lepas bukan minggu lepas. Nota ni masa saya tulis
siri ke-31 tu minggu lepas. Tapi sebenarnya sekarang video yang korang tengok ni 3 bulan kemudian. So sebenarnya dalam tempoh 3 bulan tu saya ada isu sikit. Saya ada new family member. Jadi saya tak tahu nak handle macam mana budak kecil menangis ke. Saya tak faham dia cakap apa. Jadi menyebabkan hidup saya jadi rumit sikit. Dan saya jadi tak terurus lah masa saya. Jadi saya tak boleh nak buat YouTube. Sebenarnya sekarang saya masih busy dengan family sebenarnya. Tapi kenapa saya buat juga YouTube ni? Sebab kan lockdown, PKP apa semua ni, benda ni menekan ekonomi masyarakat lah. Sesetengah orang mungkin tertekan, sesetengah orang yang beruntung mungkin lah tak tertekan. Macam saya ni, saya bukanlah kaya sangat untuk bagi duit kat semua orang, tapi saya boleh bagi ilmu percuma. Tak perlu korang bayar apa-apa dekat saya. Bukan bisya-bisya. Lagi satu berkenaan forex trading ni, memanglah macam mana cakap, dia the hardest easy money in the world. Maksudnya dia memang nampak mudah tapi sebenarnya dia susah. The hardest easy money in the world. Dia memang nampak mudah tapi easy money sebenarnya dia susah in the world. Macam mana cakap, forex trading ni easy money dia susah in the world. Dia memang dia susah. Tapi sejak PKP, lockdown apa semua ni, makin teruk orang ditekan ekonomi, makin banyak pula scammer-scammer yang muncul dengan iklan-iklan yang tunjuk harta benda lah untuk mempengaruhi orang. Senang sangat dia kerja. Dulu dia susah, lepas tu tiba-tiba senang. Umur 18 tahun dah jadi jutawan dengan forex. Kepala bambu. Padahal korang nak buka account pun kena umur 18 tahun baru boleh buka account. Macam mana pula umur baru 18 dah boleh jadi jutawan? Maksudnya dia belajar dalam masa beberapa bulan dah terus power. Siapa yang belajar dengan saya selalu ingatkan, untuk 1 tahun ke 2 tahun pertama korang hanya perlu trade dekat demo untuk belajar. Benda ni bukan sesenang buy atau sell. Korang kena tahu betul-betul technical analysis dia. Tapi bila saya tengok iklan-iklan scammer ni, dia menjanjikan bulan bintang. Dia menjanjikan harapan untuk orang keluar daripada kesusahan. Benda tu saya tak suka. Nak pula saya macam dah lama senyap. So Hanzo dah tak nak ajar, so terpaksa lah korang belajar dengan scammer kan. Tapi saya sebenarnya memang tak suka scammer-scammer ni. Dan YouTube channel saya ni ajar percuma pun ramai orang tak suka sebenarnya. Tapi saya kena aktif balik juga. Sebab saya tak boleh lah tengok banyak sangat scammer ni. Dia tak boleh. Sebab kalau korang dah kenal saya lama, korang tahu kan saya kena scam banyak dulu. Baby, I know about it. I just didn't care. So saya tak nak lah korang kena scam pada musim-musim bukan darurat lah, musim-musim yang membebankan ekonomi sekarang ni. Macam dulu saya kena scam, saya masih boleh cari kerja macam biasa. Saya masih boleh bersia-sia, maksudnya mencari opportunity, mencari rezeki senang. Sekarang bila orang nak keluar, nak berniaga pula tak boleh. Susah. So ada orang ambil kesempatan macam ni, saya tak suka lah. Sebab sekarang korang kena jaga betul-betul duit. Dan saya ajar sekarang ni pun untuk macam mana supaya korang tak adalah tersalah bagi duit dekat orang. Untuk belajar benda ni dekat YouTube, dekat Google, semua ada free, korang boleh belajar. Cuma dekat channel saya ni saya explain lebih detail dan tak ada sorok-sorok lah. Korang belajar dengan saya macam korang bayar. Ilmu yang korang dapat tu macam bayar berpuluh ribu lah kalau kat luar sana kan. Tapi saya bagi free. Sebab macam mana, bila kita dah ada terlalu banyak, kita buat apa? Simpan kan, kita bagi je lah. Sombong amat. So kalau korang tengok Hanzo ni bukan ada apa-apa pun, harta pun tak ada, dah lah miskin tapi boleh bagi free. Ni kan pula korang tengok orang yang pasang iklan naik Lambo lah, naik supercar lah, tu pun nakkan lagi duit korang kan. Korang tak pelik ke? Hanzo yang miskin pun boleh bagi free, kenapa yang kaya raya ni tak boleh bagi free kan? Kenapa nak kena ketuk lagi orang? Banyak betul saya mengapu kan. Itulah saya nak cerita dekat sini. Apabila melukis double top dan double bottom pada minggu lepas, sebenarnya bukan minggu lepas tapi 3 bulan lepas. Dan saya buat semula video ni sebab saya tak tahan dah tengok scammer. Dengan ada scammer pergi mengaku jadi saya. Dia pergi
Dia pergi posing dekat belakang belakang kereta macam tu, buat tak nampak muka, pandang dari belakang, rambut dia pula panjang macam saya. Orang ingat tu Hanzo. Lepas tu dia siap mengaku dia Hanzo. Hanzo tak buat kerja gitu Kalau korang nampak iklan yang tunjuk muka saya ke, iklan yang mengaku jadi saya ke apa ke, korang kena tahu saya tak ada masa nak buat iklan-iklan tu. Kalau saya nak scam orang sekarang pun boleh, tapi saya tak nak. Saya nak hidup tenang. Saya nak buat apa yang saya suka. So kalau saya rasa saya nak ajar, saya ajar. Kalau saya rasa saya nak bagi, saya bagi. Tapi saya tak nak sampai nak bagi bayar iklan apa semua. So benda tu saya tak buat. Harap siapa yang jumpa iklan ke apa ke yang berkenaan diri saya, ketahuilah tu bukan saya. Sebab saya tak perlu untuk buat marketing seperti itu. Okay. So macam saya nak ajar, saya ajar je. Kalau korang minat nak belajar, korang belajar. Tak perlu bayar saya tak perlu ambil duit orang. Okay. Apa benda Hanzo merapu ni? Tak nak merapu lah, kita nak belajar sekarang ni. Saya cerita pasal minggu lepas. Ini bukan minggu lepas, 3 bulan lepas punya nota. So penandaan zone entry pada second top atau second bottom pada siri yang ke-31 tu agak kabur. Maksud saya main tanda macam tu je. Saya nak bagi korang nampak je double top dengan double bottom tu macam mana. Cuma dalam siri kali ni kita nak tanda betul-betul macam mana rupa zone dia. Sebenarnya kita boleh menandakan zone entry double top dengan double bottom menggunakan base di pucuk dan akar pada first top atau first bottom. So dekat first top ni kita boleh nampak ada satu base. So bila ada base dekat first top ni, kita boleh jadikan dia sebagai kita punya entry zone. Jadi entry dia kita akan ambil daripada base ni lah. So ni entry, lepas tu SL korang boleh letak dekat atas tu. Simple, macam trade base biasa je. Tapi membezakan dia adalah base ni datang dengan pattern. Dan kita tahu bila pattern double top ni kita ada neckline dan cycle dia adalah A, B, C, D, iaitu first top, neckline, second top, kembali ke neckline. So bila dia kembali ke neckline selepas korang entry dekat second top, maka itulah korang punya reward. So ni pula adalah untuk first bottom. So kita ada drop base rally dekat sini. Kemudian kita jadikan dia sebagai base untuk kita entry pada second top. Nampak second top pula, second bottom. Neckline ni pula kita jadikan sebagai TP. Okay. Dalam keadaan di mana base tidak berada di pucuk atau akar untuk pattern double top dan double bottom, kita boleh juga menggunakan candle yang paling tinggi atau rendah dan lebih kecil saiznya. Candle ini saya namakan sebagai peak candle. So peak candle ni korang carilah kat Google. Saya tak tahulah kalau ada Ni nama peak candle ni saya bagi sendirilah. Maksudnya ada candle yang paling atas tapi dia bukan base. Dia cuma candle yang kecil saja. Macam mana rupa dia? Rupa dia macam ni. So inilah rupa dia. So contoh kita ada satu candle yang besar, dia naik canak macam ni. Lepas tu dia ada candle yang kecil. Candle kecil ni kita panggil sebagai peak candle. Dekat sini untuk buy pula, nampak dia ada satu candle kecil ni. So bila dia turun menjadikan neckline, kemudian dia menghasilkan second top, kita dapat gunakan peak candle ni sebagai kita punya entry zone. Macam korang tengok ni, dia bukan base, dia candle merah yang tak ada makan apa-apa, tak ada engulfing, tak ada apa. Dia adalah peak candle, iaitu candle yang kecil wujud dekat first top dan kita akan gunakan dia sebagai zone. Itulah dia. Nanti saya tunjuk dalam bentuk chart, korang akan nampak lah macam mana cara nak lukis dia. Tujuan kita mengenali base zone serta peak zone adalah untuk membantu kita mengenal pasti dengan lebih mudah double top dengan double bottom ketika live trading. Double top atau double bottom boleh dikenal pasti apabila price telah bergerak melebihi 1:1 daripada size base ataupun peak zone. Jadi yang pertama korang kena kenal pasti zone double top dengan double bottom dengan base zone ataupun peak zone. Macam dalam gambar rajah ni, saya akan gunakan base sebagai zone. So dekat sini base kita adalah zone. X ni mungkin boleh jadi 100 pip, mungkin boleh jadi 50 pip, mungkin boleh jadi 30 pip, mungkin boleh jadi 20 pip. Jadi berapa besar X ni dia bergantung kepada size base. Step 2 pula, apabila price turun melebihi paras 1:1 daripada zone base, kita dah boleh mula buat penandaan point A dan point B. Berbeza dengan siri yang lepas, untuk kita dapatkan point B, kita kena tunggu adanya point C barulah kita tahu point B. Tapi untuk siri kali ni, bila dia lebih je daripada 1:1, kita dah boleh anggap dia sebagai B.
So point B ni kita nak tandakan dia punya neckline. Cuma untuk korang confirmkan sejauh mana neckline dia, korang kena tengok lah B ni dia turun sejauh mana. Cuma bila terwujudnya B, korang dah boleh prepare untuk entry dekat C, ataupun entry bila dia kembali ke first stop. Jadi step yang ketiga, apabila point B telah terwujud, maka kita dapat merancang untuk membuka posisi di point C di dalam zone double top ataupun double bottom. So kalau double bottom ni terbalik, macam contoh yang saya tunjuk ni semua jenis double top lah untuk sell. Okay. Jadi bila point B telah terwujud, kita akan tunggu dia kembali semula ke paras harga first stop di dalam zone base ataupun zone double top, dan kita akan buat entry dekat situ. Step yang keempat, berdasarkan teori double top dan double bottom, price akan kembali ke paras neckline setelah lengkap kitaran double top dan double bottom di point C. Dengan ini kita turut dapat merancang target profit level kita. So bila dah nak kembali ke C, kita akan entry. Kemudian target profit kita adalah dekat D, iaitu neckline. So jadilah configuration dia A, B, C, D untuk double top. Aturan pergerakan harga dalam pembentukan double top atau double bottom tetap sama jika zone yang diambil menggunakan peak candle. So peak candle ni macam saya beritahu tadi, dia candle yang kecil sedikit daripada base yang lagi satu ni. Jadi kita ambil dia dan jadikan sebagai zone. Jadi bila kita dah ada zone, barulah kita tahu dia cukup tak 1:1 penurunan dia. So bila dia dah lebih daripada 1:1, maka terwujudlah point B. Kemudian daripada point B, dia akan kembali ke first top dan menjadikan second top di point C. Kemudian dia akan meneruskan perjalanan ke point D ataupun kembali ke paras neckline. Jadi summary ataupun ringkasan dia, kenal pasti zone yang berpotensi menjadi double top atau double bottom. Zone ni kita boleh dapatkan dalam bentuk base ataupun peak candle. Yang kedua, kita tunggu price bergerak melebihi 1:1 daripada zone yang dipilih. Sebab kalau kita tak tunggu, dia mungkin boleh naik terus. So kita kena tunggu dia lebih pada 1:1, maka dia punya probability untuk menjadi double top lebih tinggi. Kemudian yang ketiga, kita tunggu price masuk kembali ke dalam zone double top dan double bottom untuk kita entry. Kemudian yang terakhir sekali, kita akan dapat target profit di neckline. Okay, jadi tu je penjelasan dalam bentuk nota berkenaan zone double top dan zone double bottom. Sekarang kita nak tengok contoh dekat chart ataupun dekat market sebenar macam mana rupa dia. Okay, jadi dekat sini ada satu contoh base double top double top yang ditanda menggunakan base. Okay, so kat sini kita ada base. Jadi kita tandakan kita punya entry dekat sini. Entry dekat sini, kita punya TP dekat lowest point. Ini adalah point yang paling rendah di antara first top dengan second top. Jadi dekat sini kita boleh letakkan SL berdasarkan base lah. SL dekat atas daripada base. So kat sini kita tulislah entry level di base first top, stop loss atas base first top. So target profit di neckline. Okay, jadi kat sini kita ada setup double top menggunakan base. Okay, kat sini kita ada double bottom menggunakan base. Kita boleh juga ambil dekat apa ni, orang panggil peak candle lah, macam yang kita belajar tadi. Tapi tak adalah teruk sangat panjang dia. So kita boleh try ambil base. Okay, jadi dekat sini kita tandakan dia punya entry. Kita entry dekat sini, stop loss dekat sini, take profit dekat neckline. Okay, kenapa neckline kat sini? Ni adalah point yang paling tinggi di antara first top ke second top. Yang ni adalah point yang paling tinggi. So kita tandakan lah dia punya label. Okay, label di base first bottom, stop loss bawah base first bottom, TP di neckline. So bentuk dia 1, 2, 3, 4. Okay, so cycle dia A, B, C, D. Cuma bezanya dengan minggu lepas pada serial lepas kita ada base ataupun kita ada zone. Jadi tu lukisan bila kita ada base. Macam mana pula lukisan kalau kita menggunakan peak candle? Jadi kat sini ada satu contoh penggunaan peak candle. Okay, so kita tanda. Jadi ni saya ambil sebagai double top punya zone lah. Okay, so ni first top. So kita tandakan dia punya level. So kita akan entry dekat sini, stop loss dekat sini, TP dekat neckline. Dan macam yang kita tengok dekat dalam nota tadi, untuk korang pilih
double top, dia mesti melebihi daripada 1:1. Jadi macam mana korang nak tahu? Adalah korang ukur dekat sini, nampak? Ukur kat sini dalam 25 pip. So dia kena turun lebih daripada 25 pip. Ataupun korang boleh copy balik kotak ni, tekan CTRL, lepas tu tarik. Kalau dia lebih daripada ni, nampak saya bulatkan, pergerakan price dekat sini dah melebihi 1:1. Jadi kita boleh anggap ni sebagai double top. Walaupun dia kecil ke besar ke tak kisah, janji 1:1 daripada zone. Okay, entry di peak candle, SL atas peak candle, TP di neckline. Okay, jadi kenapa Hanzo tak ambil dekat base ni? Base ni pun boleh juga guna kan. Okay, so kita ukur, dia memang lebih 1:1, tapi zone korang akan jadi lagi besar lah. So selalunya kita menggunakan peak candle ni, lagi satu adalah untuk mengurangkan kita punya floating. So kalau kita ambil base, kita punya floating dalam 36 pip. Tapi kalau kita ambil dekat peak candle, kita punya floating cuma 25 pip macam tu. So dah jimat dekat situ tapi ada juga keadaan di mana memang tak ada base langsung, memang ada peak candle saja. Kejap saya cari contoh. Okey, ni contoh double bottom ni contoh double bottom dan peak candle je kita boleh pilih Nampak tak? Peak candle adalah dekat sini. Dan kalau korang tengok, kalau korang nak ambil base ni contoh base, tak boleh. Sebab base ni mesti dipecahkan dalam 3 candle dan sama color. Kalau korang tak tahu berkenaan base, tolong tengok siri-siri yang lepas. Okay, so base tak boleh guna. Yang boleh guna cuma peak candle. So dekat sini kita ada double top pula, double bottom, menggunakan peak candle sebagai zone. Okay, so peak candle cukup tak 2 kali ganda? Kita tarik macam tu, cukup 2 kali ganda untuk dijadikan double bottom. So kita tandakan dia punya entry berdasarkan peak candle, stop loss atas daripada peak candle, TP dekat neckline. Neckline dekat sini ke? Bukan, dekat sini. Dia adalah point yang paling tinggi di antara first bottom ke second bottom. Entry di peak candle, SL bawah peak candle, TP di neckline. So pergerakan dia sama juga. Dia akan membentuk A, lepas tu B dekat neckline, C, lepas tu kembali ke neckline D. So A adalah first bottom, B adalah neckline, C adalah kita punya entry dekat second top di dalam zone peak candle. Kemudian kita akan TP di neckline. Nampak tak dekat sini peak candle sahaja yang ada dekat lembah ataupun dekat akar first bottom tu. Okay, so bila korang jumpa situasi macam ni, korang tak adalah pening, tak ada base, macam mana nak tanda zone? Korang boleh tanda menggunakan peak candle. Jadi saya rasa tu je untuk siri belajar kali ini berkenaan zone double top dan zone double bottom. Kalau korang tak berapa mahir ataupun tak dapat lagi nak kenal pasti rupa double top atau double bottom, tolong tengok siri yang ke-31. Sebab kita dah pause lama lama saya dah tak upload, tiba-tiba terus belajar macam ni, mungkin korang pening. So undur satu step ke belakang, tengok balik siri yang ke-31, lepas tu tengok balik ke sini, InsyaAllah korang boleh faham lah. Tapi kalau korang baru di channel ni, tolong tengok daripada siri 1 dalam playlist siri belajar forex. Dekat situ saya ada ajar macam mana korang daripada step 1 ataupun daripada nothing, daripada tak tahu apa-apa sampailah belajar technical analysis macam ni. So dekat situ ada ajar macam mana cara nak buka account, macam mana cara nak tekan button-button dekat sini semua, macam mana nak tukar pair, semua saya dah cerita. Ada yang cerita guna komputer, ada yang cerita guna Android, ada yang cerita guna iPhone. Semua lengkap lah. Korang follow je siri 1 sampai siri yang terbaru, InsyaAllah korang dah boleh trade dah sebenarnya. Cuma saya akan bagi juga penambahan daripada time to time. Sebab dekat luar sana banyak scammer-scammer cuba nak jual teknik advance kononnya. So bila saya dah hajar macam ni, korang dah bayar dekat dia dah RM20,000, RM30,000 semata-mata nak dapat benda yang free dekat sini. Okay, so saya share free dekat sini. Satu, untuk jadikan pengajaran bagi orang yang dah kena scam. Sebab benda ni semua boleh dapat cuma dekat internet. Berapa kali sudah dikasih tahu? Yang kedua, untuk selamatkan korang daripada habis duit dekat scammer-scammer ni. Sekarang memang zaman tengah susah, scammer pun susah juga. So sebab itulah dia buat benda macam tu. Saya tak salahkan diorang juga. Mungkin diorang terdesak ke apa ke, cuma tak baik lah sebab dia buat macam tu dekat orang lain. Sebab orang lain pun terdesak, dia pun terdesak. Apa kata kita macam mana?
Itulah macam mana cakap Diri di langit saya jumpa. berusaha lah slow-slow. Okay. Jadi saya tak nak cakap banyak dah, merapu je banyak kan. So saya harap korang dapat maafkan saya lah. Lama dah menyepi. Ada dalam tempoh saya menyepi macam-macam scammer dah korang pergi kan. Ingat tu Hanzo, ingat ni Hanzo. Korang kena ingat kalau korang nampak iklan ke, nampak orang mengaku jadi student saya ke, mengaku ada associate ataupun wakil saya ke, jangan percaya saya solo. Satu-satunya manusia yang partner dengan saya sekarang adalah isteri saya. So sebelum korang nak scam ke, What? bukan scam lah. Sebelum korang nak kena scam ke, sebelum korang nak transfer duit kat siapa-siapa ke apa ke, korang boleh DM dulu wife saya dekat Instagram Diary Kempis. Korang tanya dulu, ni betul ke? Ni scam ke? Ni Hanzo ke? So boleh try tanya wife saya lah. Dan untuk korang dapatkan baju ni, baju limited edition lah. Smart tak? No. Tengok belakang dia smart kan? So dekat tepi dia ada Hot Forex. Dekat tepi lagi satu ada Hanzo punya logo. So memang smart nak mampus lah. So benda ni limited. Kalau korang nak, korang kena DM admin saya melalui WhatsApp, link dekat description. Dan kalau banyak permintaan, InsyaAllah lah saya try minta dengan Hot Forex untuk supply lagi baju ni. Okay, baju ni buat masa ni ada 300 helai saja. Dan ianya percuma. Korang tak perlu nak bayar postage ke apa ke. Korang cuma perlu deposit $100. Dan $100 tu duit korang Jangan ingat $100 ni kena bayar sebab $100 tu duduk dekat dalam akaun korang, di mana korang bebas untuk trade, bebas untuk withdraw balik. Tak kisah korang nak buat apa. Yang penting duit tu duit korang. Nice. Benda ni percuma, disponsor oleh Hot Forex. Barang pun memang dah ada, baju pun saya dah pakai. Ni bukan saya tunjuk kena pre-order ke apa, tak ada. Benda memang dah ada, cuma limited stock. So korang kena WhatsApp admin saya. Okay. So tu je kot daripada saya. So kalau korang nak support kita punya sponsor untuk video ni, korang boleh register akaun melalui affiliate link di bawah. Dan boleh WhatsApp admin saya juga untuk confirmkan korang tim Hanzo ataupun tidak. Bila korang join tim Hanzo, dalam masa yang sama korang support channel ni, support kita punya sponsor untuk terus sponsor Siri Belajar. Kalau tak ada sponsor, tengoklah saya kadang-kadang lambat upload. Ni bila sponsor dah paksa-paksa saya untuk upload, saya akan rajinkan dirilah untuk upload sebab amanah yang dibagi oleh sponsor. Okay, korang pun sponsor saya juga. Sponsor dengan butang subscribe. Yeah, boy! Jadi kalau korang suka video ni, boleh tinggalkan butang like. Kalau korang ada nak tanya apa-apa, boleh komen kat bawah. Dan kalau korang belum subscribe, korang boleh subscribe ke channel ni sebab kita dalam misi untuk mendapatkan golden play button. Silver play button mana? Itu saya ada buat video unboxing. Kalau korang belum tengok, kejap saya ambil. Okay, so dekat sini kita ada golden play button. Ni adalah hadiah daripada korang. Benda ni bukan usaha saya. Saya berusaha bersungguh-sungguh menjadi YouTuber sehingga saya dapat anugerah ini. Bukan bukan. Ni adalah hadiah daripada korang Usaha saya takkan jadi apa-apa kalau korang tak support Benda ni hadiah daripada korang. Okay, jadi saya nak ucapkan terima kasih lagi sekali bagi sesiapa yang tak tengok video unboxing. Terima kasih subscriber. Bagi hater pula, jadi tak ada apa dah saya nak cakap Saya banyak merapu sebab saya dah lama tak buat video, jadi saya kaku sikit. So untuk cover saya punya kaku tu, saya banyak bercakap. Bila banyak bercakap, banyak merapu. So saya minta maaf lah. Okay, tak ada apa dah nak cakap Okay, bye.